A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa man ittaba'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton dan juga pendengar yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan ini pertamanya sama-sama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita diberi ruang dan kesempatan untuk berkongsi dalam kuliah fiqh wanita yang dianjurkan dan ditayangkan secara langsung sepanjang tempoh PKPP ini menerusi FB Live Pusat Islam Universiti Putra Malaysia. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita dah masuk siri yang ketiga. Di mana siri yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah membicarakan tentang konsep fiqh wanita secara umum, iaitu satu disiplin ilmu yang membicarakan tentang hukum hakam berkaitan dengan perbuatan wanita yang mukallaf berdasarkan dalil-dalil syarak secara terperinci. Atau dalam erti kata mudah, tuan-tuan dan puan-puan, fiqh wanita ini adalah membicarakan apa sahaja berkaitan tentang wanita, khususnya dari segi perbuatan mereka, di mana peranan fiqh wanita ini adalah untuk menentukan sama ada perbuatan yang hendak mereka lakukan itu dibolehkan ataupun tidak. Di sana ada pertimbangan hukum dan akhirnya ada pertimbangan juga antara dosa dan juga pahala, yang kemuncaknya ada ketentuan sama ada ke syurga maupun sebaliknya ke dalam api neraka wal'iyazbillah. Baik tuan-tuan dan puan, itu siri yang pertama. Pada siri yang kedua, kita telah membicarakan berkaitan dengan isu wanita dengan memfokuskan kepada dua tema, iaitu wanita sebagai satu anugerah dan juga wanita sebagai satu amanah. Di mana tema yang pertama menceritakan tentang wanita ini merupakan anugerah, kita telah merungkaikan bagaimanakah wanita ini diciptakan. Adakah benar wanita ini diciptakan daripada tulang rusuk? Bagaimana ciri-ciri wanita itu sebenarnya? Bagaimana kedudukan wanita dalam Islam? Apakah fungsi wanita dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, bahkan dalam peringkat antarabangsa? Semua itu telah kita bincangkan dan kita akhiri kuliah kita pada siri yang lepas dengan menceritakan bahawa wanita ini merupakan satu amanah. Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa ila akhiril ayah. Yang mana bermaksud Allah Subhanahu wa taala telah melantik secara rasmi para lelaki ini secara umumnya sebagai pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita dalam beberapa hadis, antaranya disebut istausu bin nisa'i khaira. Wanita ini perlu dijaga dengan sebaik mungkin. Dan dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan, kita rumuskan bahawa lelaki yang bertanggungjawab menjaga wanita ada berapa? Tuan-tuan dan puan ingat ke tak? Ini perbincangan kita siri yang terakhir. Iaitu kita mengatakan bahawa dalam buku fiqh wanita, tulisan saya ini mengklasifikasikan pada lelaki yang bertanggungjawab itu ada 5. Cuma yang lepas kita sempat menghuraikan 4 sahaja. Iaitu yang pertama, siapakah lelaki yang bertanggungjawab untuk menjaga perempuan itu? Sudah pastilah tidak lain dan tidak bukan seorang ayah. Apabila lahirnya anak, maka ayah bertanggungjawab. Sama ada anak tersebut lelaki ataupun perempuan. Cuma bezanya tuan-tuan, anak lelaki bila dah sampai umur dewasa, maka ayahnya boleh lepaskan dia. Tetapi wanita ini, perempuan ini, seorang ayah tidak boleh melepaskan perempuan ini keseorangan. Hatta umur dia 20 lebih, 30 lebih, 40 lebih, 50 lebih. Tak boleh tuan-tuan. Sehinggalah anak dia ni dikahwinkan dengan orang lain, maka ketika itu barulah berpindah tanggungjawab sebagai seorang ayah untuk menjaga anak, dipindahkan anak perempuan dia itu untuk dijaga oleh suami. Jadi kalau suami ditakdirkan, itu yang pertama ayah, yang kedua suami. Ditakdirkan suami meninggal ataupun suami lari, macam-macam kes sekarang ini. Jadi siapa pula nak jaga wanita ini? Kembali balik pada asal, iaitu ayah dia. Kalau ayah dia meninggal, siapa? Tok Wan dia ataupun bapa saudara dia. Kalau tak ada, termasuklah juga adik-adik dia yang lelaki, abang-abang dia, yang abang-abang dia perlu mengambil tanggungjawab untuk menjaga kakak dia ataupun adik dia yang perempuan ni. Baik, itu dah 3 dah. Dan kemungkinan pula dia berkahwin dengan seorang suami, kemudian suami dia meninggal, dia dapat seorang anak. Anak itu adalah anak lelaki. Anak itu dah cukup umur akal balik, maka anak bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan ibu dia. Jadi 4 kategori ini tuan-tuan dan perempuan. Baik, kalaulah katalah perempuan itu ayah tak ada, suami tak ada, atuk tak ada, puak saudara tak ada,
Anak lelaki tak ada, adik-beradik semua tak ada. Siapa yang nak jaga? Ni yang kelima, tuan-tuan. Iaitu siapa sahaja lelaki Muslim yang berada di sekeliling wanita tersebut, dia bertanggungjawab untuk menjaga wanita tersebut. Dan perkara ini telah dipraktikkan hatta sejak zaman Nabi SAW. Antaranya, tuan-tuan dan puan, kisah yang cukup masyhur berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu seorang perempuan Muslimah yang mana dia keluar bersendirian. Sebab itu kata perempuan ini, la tusafru mar'ah illa ma'adhu mahramin. Jangan biarkan wanita ini keluar bersendirian. Kalau keluar bersendirian, bahaya tu tuan-puan. Bahkan perempuan ini kalau keluar ramai pun, dalam satu kumpulan sekalipun, mudah diganggu. Apatah lagi kalau seorang. Jadi dalam situasi ini, perempuan ini keluar atas urusan jual beli. Dan dia pergi ke perkampungan Bani Qainuqa, iaitu Yahudi yang mendiami bersama dengan Nabi SAW di Madinah. Apa berlaku? Ketika mana dia nak berjual beli tersebut, tiba-tiba lelaki pemuda Yahudi ini ramai mengganggu perempuan Muslimah ni. Tapi itulah, wanita Muslimah ini dia tetap utuh menjaga ciri-ciri kepribadian wanita Muslimah itu. Dia tak layan tuan-tuan, dia ganggu, biasa. Hatta last kali dia orang tak berhati tuan-tuan dan puan, ketika mana perempuan itu sedang duduk. Dia sedang duduk, ada seorang pemuda Yahudi datang ikat hujung kain dia di satu bahagian tiang. Dan dia tak sedar apa yang berlaku tuan-tuan puan. Bila dia bangun saja daripada dia duduk, tiba-tiba terselaklah kain dia. Bila terselak kain dia, nampak aurat dia, maka dia menjerit minta tolong. Dan kebetulan ketika itu tuan-tuan puan, datang seorang lelaki Muslim yang kebetulan lalu di situ. Dia dengar suara panggilan seorang Muslimah untuk minta tolong. Maka apa dia buat? Dia terus datang dan juga berlakulah kekecewaan. Sehingga kan akhirnya apa berlaku tuan-tuan puan? Kita lah kalau pergi masuk kampung orang, dah tahu kumpulan tu samsing kita seorang macam mana tuan-tuan puan. Silap-silap kita lari balik je. Tak berani nak masuk campur. Tapi apa berlaku pada Muslim ini? Dia melihat bahawa tanggungjawab dia sekarang ini, perempuan itu perlu dibantu. Tidak ada siapa melainkan aku, maka dia pergi bantu. Apa berlaku tuan-puan? Berlaku pergelutan, akhirnya menyebabkan dia gugur syahid. Allahu Akbar. Dan perkara ini banyak kalau kita nak kisahkan tuan-tuan puan. Antaranya saya teringat kisah beberapa tahun, 100 tahun, 100 dekat hampir 200 tahun. Kemudian berlaku juga antaranya kisah yang berlaku pada zaman pemerintahan Mu'tasim. Iaitu seorang wanita Muslimah yang duduk di kota Amuriah. Kalau tadi wanita Muslimah itu duduk di dalam negara Islam Madinah. Sekarang kota Amuriah. Di mana kota Amuriah ini tuan-tuan puan? Kota Amuriah ini ketika itu diperintah oleh Byzantium Rome. Dia bukan negara Islam. Tetapi dia duduk di situ dalam keadaan tiba-tiba dia diganggu. Maruah dia dicemari. Hak dia diabaikan. Maka dia menjerit, wa Mu'tasimah. Tolong wahai Mu'tasim. Tolong wahai Mu'tasim. Khalifah Mu'tasim. Ketika itu bukan macam zaman sekarang tuan-tuan puan. Zaman sekarang boleh viral apa semua ni. Zaman ketika itu memang tidak ada orang kata apa, perhubungan yang cepat. Dan kebetulan ada seorang lelaki Muslim, dia dengar bahawa seorang perempuan Muslimah minta tolong. Maka dia rasa, ya Allah, ini tidak ada orang lain dah yang mampu untuk menolong melainkan aku. Tapi aku tak mampu untuk membuat sesuatu. Apa dia buat tuan-tuan dan puan? Nampak tanggungjawab seorang lelaki. Bila dia nampak itu, dia berjalan daripada kota Amuriah tu pergi ke Baghdad beribu kilometer semata-mata nak bagi tahu pada Khalifah Mu'tasim bahawa ada seorang Muslimah yang diganggu, dikacau, haknya dicabuli. Maka dia sebut, wah Mu'tasimah, tolong wahai Mu'tasimah, maka aku datang ini untuk memberi tahu pada kamu. Tuan-tuan buat, anak dara kena kacau je tu sampai pergi cari Khalifah. Itu kata betapa mereka memahami tanggungjawab besar untuk menjaga seorang wanita. Kalau kita lah maksud kata di kolej UPM ni, seorang mahasiswi diganggu, tu pergi report kepada Tan Sri Mahyudin sampai ke tahap tu lah. Tapi bukan level Khalifah Tan Sri Mahyudin, atas dia Khalifah, pemimpin Islam dunia. Dan apa reaksi yang dibuat oleh Khalifah Mu'tasim tu tuan-puan? Kalau kita lah, alah benda kecil kau settle sendiri. Tak. Dia kata apa? Labbaik ya ummah, aku menyahut seruanmu. Maka terus dia menghantar bala tentera yang begitu besar. Sehingga kan perkataan yang masyhur dalam tulisan dia kepada pemimpin Byzantium Rome. Dia kata apa? Nihayatuhu andak wa bidayatuhu indi. Aku akan hantar tentera yang ramai yang kau nampak hujung itu ada di hadapan mata kau.
bidayatuhu indi, sedangkan permulaan dia berada di tempat aku di Baghdad, nak menunjukkan betapa ramainya tentera yang dia hantar semata-mata untuk menyelamatkan maruah seorang wanita muslimah. Dan akhirnya maruah wanita muslimah itu dapat diselamatkan, dan dalam masa yang sama kota Amuriah dapat dibebaskan, tuan-tuan dan puan. Baik, tuan-tuan dan puan, perkara ini memang cerita tentang tanggungjawab seorang lelaki ini untuk menjaga wanita, walaupun wanita tersebut, muslimah tersebut, dia tak tahu, tak kenal, tak ada hubungan adik-beradik pun, memang berlaku sampai ke hari ini, tuan-tuan dan puan. Antaranya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, iaitu dalam YouTube. Ini ketika mana tentera Bashar Assad, lebih kurang tak ingat saya, mungkin dalam tahun 2012. Ketika itu menyedihkan, tuan-tuan dan puan. Kita ingat tak ada dah manusia, seorang pemuda yang sanggup, yang bertanggungjawab untuk membantu menyelamatkan maruah wanita ini. Walaupun dia tak kenal, yang berada depan kita ni sentiasa mencari peluang untuk mengganggu wanita. Tapi sepatutnya dalam keadaan, sebagai contoh, berada dalam college ini, di kawasan kampus ini, apa kita kena buat? Yang ayahnya telah menghantar anak dara dia ke sini, maka sepatutnya perlu dijaga semua orang, termasuklah kawan-kawan yang lelaki. Ini kadang-kadang boyfriend dia yang buat masalah, ajak dia keluar dating, merosakkan maruah dia punya teman wanita dia. Ini semua yang berlaku kepincangan dalam masyarakat kita. Tapi tuan-tuan dan puan, sebenarnya benarlah kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati yuqatilu 'alal haqq. Akan sentiasa ada manusia ini yang akan berjuang habis-habisan untuk menegakkan keadilan. Hatta jatuh bangun Islam itu satu perkara yang normal, tuan-tuan dan puan. Islam jatuh dan bangun itu adalah merupakan fitrah alam. Tapi Nabi kata akan sentiasa ada, apa keadaan sekalipun, seorang ataupun satu kelompok manusia yang dapat mempertahankan, memperjuangkan Islam dengan sebenar-benarnya. Dan ini berlaku, tuan-tuan dan puan. Dalam video itu saya tengok dalam YouTube, sedih, tuan-tuan dan puan. Dia sensor lah sebab apa? Tentera Bashar Assad ni, dia menelanjangkan, membogelkan wanita muslimah. Tapi disensorkan, kemudian dia letak di tengah padang pasir, tuan-tuan dan puan. Dia orang bergelak ketawa, membiarkan wanita itu dijemur dalam keadaan tidak bermaruah. Apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan? Ada seorang pemuda Sunni Muslim, dia melihat maruah muslimah itu ternoda, diganggu, dihina, apa dia buat? Dia cuba selamatkan. Walaupun ketika itu, tuan-tuan dan puan, tentera-tentera yang ada di sekeliling menembak siapa yang berani masuk ke kawasan tersebut. Apa dia buat, tuan-tuan dan puan? Cukup menyentuh hati saya. Apabila saya nampak dia cuba ambil selimut, cuba untuk bergerak, untuk menutup tubuh badan wanita muslimah yang telah ditelanjangkan, dihina tersebut. Apa berlaku? Bila dia pergi, ditembak oleh tentera, tuan-tuan dan puan. Dalam keadaan ditembak, kena di bahagian kaki dia, dia jatuh tersungkur, tuan-tuan dan puan. Dia bangun merangkak, berapa kali dia kena tembak. Dan akhirnya, selamat juga dia menutup tubuh wanita muslimah tersebut. Dan akhirnya dia gugur syahid. Allahu Akbar. Bagaimana benda ini boleh faham? Sebab dia memahami bahawa tanggungjawab seorang lelaki ini berat. Terutamanya dalam menjaga perempuan. Hatta perempuan itu yang dia tidak kenali. Sebab disebut dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Siapa yang melihat kemungkaran, apatah lagi kezaliman, khususnya yang berlaku pada wanita, man umum di sini, maka dialah bertanggungjawab. Tuan-tuan dan puan, pada hari ini, cara ringkasnya, itu sebenarnya adalah ringkasan daripada kuliah kita yang lepas dan sedikit penambahan. Cuma apa yang kita nak fokuskan pada malam ini, tuan-tuan dan puan, kita nak memfokuskan tentang perbahasan berkaitan dengan beberapa isu penting tentang fiqh wanita. Fiqh wanita ni kalau kita nak bahas panjang, tuan-tuan dan puan, dalam buku saya ni 800 lebih muka surat. Walau bagaimanapun, kita buka lah mana-mana buku pun, tuan-tuan dan puan, dalam bab fiqh ini, dia pasti akan memulakan dengan bab taharah. Bukalah mana-mana kitab fiqh pun, dia akan mula dengan bab taharah. Apa itu taharah? Bab penyucian. Sebab apa, tuan-tuan dan puan? Sebab inilah asas. Allah Ta'ala menciptakan kita, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah menciptakan kita hanya saja untuk beribadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah rabbil alamin. Jadi tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah. Dan dalam ibadah ini, antara yang paling asas dan paling penting adalah solat. Solat itu disifatkan sebagai tiang agama. Walaupun solat ini disifatkan sebagai tiang agama yang penting, tuan-tuan dan puan, tapi Nabi SAW menegaskan apa?
la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah Ta'ala tidak akan terima solat. Hatta kita semayang tahajud, kita semayang jemaah, kita semayang sunat banyak, mana keadaan sekalipun. La yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah Ta'ala tak akan terima semayang tanpa penyucian. Sebab itu sebelum nak semayang apa, kita fokus pada bab taharah. Dan dalam bab taharah penyucian ni tuan-puan, dalam buku saya ni, saya susun mengikut tertib dia. Kalau ikutkan, saya cerita tentang bila perempuan itu dilahirkan, jadi bayi perempuan itu macam mana yang kita nak buat. Antara isu yang dibincangkan dalam konteks taharah tuan-puan berkaitan dengan air kencing kanak-kanak ataupun bayi perempuan. Sebab apa? Ini dalam buku ini yang saya cerita antara, sebab saya susun mengikut tertib susunan dia. Iaitu yang pertama, bila lahir bayi, antara isunya adalah air kencing. Sedangkan kita tengok air kencing bayi perempuan ini kategori dia najis. Sama macam bayi, air kencing bayi lelaki. Najis juga. Cuma membezakan kalau lelaki najis, kita sebut mukhaffafah, ringan. Kalau perempuan mutawasitah. Di situ ada macam diskriminasi. Saya cuba menghuraikan mengapa Islam membanding bezakan antara air kencing kanak-kanak atau bayi lelaki dan juga bayi perempuan. Dan saya perkukuhkan dengan fakta sains. Kemudian cerita tentang khitan, kita dikejutkan pada 2018 apabila berlaku peralihan negara, pemerintahan negara, sehingga timbul isu-isu yang tak diduga. Ada yang mempertikaikan tentang khitan muslimah, khitan bagi perempuan, mengatakan zalim dan sebagainya, sehingga kan ketika itu Menteri Pembangunan Wanita pun kata kita akan semak semula. Dalam ini kita membincangkan bagaimana khitan menurut Islam. Jadi dia punya susunan dalam buku ini mengikut tertib. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan respon daripada kuliah-kuliah siri kita yang lepas, ada rakan-rakan yang bersiaran, berkongsi dengan kita ini, dia minta supaya kita memfokuskan tentang isu darah. Jadi pada hari ini, saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan tentang isu darah wanita. Baik. Isu berkaitan dengan darah tuan-tuan puan, bila sebut darah wanita ni, dia sebenarnya adalah benda yang simple sahaja. Bahkan kalau sebut darah haid, dia adalah darah yang memang setiap bulan akan terjadi, akan terkena, akan berlaku pada wanita yang normal. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, terdapat banyak kepincangan sebenarnya dalam isu berkaitan dengan darah ini. Sebab ada darah yang seorang itu haram solat. Dan ada darah yang terkena pada seorang, yang keluar daripada farahnya, tetapi dia wajib solat. Kadang-kadang berlaku keliru. Sehingga kan yang tak kena solat, dia pergi solat. Yang wajib solat, dia tinggalkan. Itu jadi masalah tuan-tuan. Jadi pada hari ini kita cuba mengkaji, kita cuba meneliti, kita cuba melihat semula. Termasuklah mungkin di kalangan para penonton yang berada di hadapan saya ni dah tua dah menopause dah. Kita semak semula. Sebab mungkin juga amal ibadah yang kita lakukan ketika mana kita datang haid dulu, zaman 10 tahun, 20 tahun, ada kepincangan, maka kita kena cek balik. Sebagai contoh dalam bab qada solat. Senang je. Yang kita pegang, seorang wanita yang kedatangan darah haid, dia tak perlu solat. Sebenarnya ada perincian di kalangan ulama. Sebab itu kena semak balik. Mana tahu, kalau ada ketika mana haid yang berlaku pada kita dalam tempoh dulu, tetapi rupa-rupanya semayang ada tempat yang perlu kita qada, maka kita kena qada semula tuan-tuan dan puan. Sebab Nabi SAW menyebut apa? Fadainullah ahaqqu bil qada. Hutang dengan Allah itu lebih berhak, lebih layak untuk kamu ganti, untuk bayar balik. Siapa yang ada kemampuan untuk menunaikan haji, tiba-tiba dia tak menunaikan haji, dia mati dalam keadaan tak menunaikan haji sedangkan dia ada kemampuan, maka haji dia tu kena ganti haji badal. Sama juga dalam bab solat ni. Kalaulah hari ni kita bincang-bincang, Allah, rupa-rupanya aku kena qada dulu tapi aku tak qada, maka gantilah secepat mungkin tuan-tuan dan puan-puan. Baik, bila sebut darah ni puan, kita nak fokuskan pada malam ini tentang darah wanita. Bila sebut darah wanita, kena faham, bukannya berdarah dekat dahi ni. Kalau kata berdarah kat dahi ni, itu adalah laki pun berdarah kat dahi. Yang dimaksudkan darah wanita ini adalah darah yang keluar daripada dalam faraj wanita. Ini laki tak ada. Hanya khusus untuk wanita. Itu disebut sebagai darah wanita. Itu kita kena faham terlebih dahulu. Baik. Berikutnya tuan-tuan dan puan, bila kita bincang bab
darah wanita dari aspek taharah, dari aspek penyucian, antara perkara yang kita kena faham yang pertama adalah setiap darah yang keluar daripada faraj wanita ini semuanya dikategorikan sebagai membatalkan wuduk. Itu kena pegang. Tak kisahlah darah apa sahaja keluar, semua yang keluar daripada faraj wanita semuanya batal wuduk, kena ambil sembahyang semula. Ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar antaranya daripada faraj, maka dia membatalkan wuduk. Itu poin yang pertama, tuan-tuan dan puan. Baik. Yang kedua, kalau yang keluar itu adalah darah, maka ulama sepakat bahawa darah yang keluar itu kategorinya adalah najis. Tadi batal wuduk, yang kedua darah tersebut adalah najis. Najis apa, tuan-tuan dan puan? Dia adalah najis mutawassitah. Sabda Nabi SAW, tahutu summa takhrusu bil ma' summa tandahu summa tusalli fih. Iaitu hadis ini ditanya tentang wanita yang terkena pada pakaian dia darah haid. Macam mana dia nak buat? Nabi kata kena basuh, kena alirkan air. Bila kata basuh, alirkan air, bermaksud dia kategori najis mutawassitah. Kalau mukaffafah macam air kencing bayi lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun, tak makan dan tak minum melainkan susu ibu, itu mukaffafah memadai renjis saja. Tapi bila perlu dialirkan sehingga hilang zat dan juga sifatnya, bau, rasa dan warna, maka dia berada dalam kategori najis mutawassitah. Tuan-tuan dah 2 benda dah. Pertama, batal wudu. Yang kedua, dia adalah najis dan kategori najis mutawassitah. Dan yang ketiga, dia juga dikategorikan sebagai hadas. Bila sebut hadas, hadas terbahagi pada berapa, tuan-tuan dan puan? Hadas terbahagi kepada 2, iaitu ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas besar, dia nak sucikan dia bagaimana? Perlu mandi wajib. Kalau hadas kecil, macam mana nak sucikannya? Kalau hadas kecil, perlu berwuduk. Kedua-duanya perlu menggunakan air. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu, ketiadaan air ataupun ada air tetapi tidak boleh digunakan, maka ia bertukar kepada tayamum. Baik. Hadas ini, bagi darah ini dia ada 2 kategori. Hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil, ada berapa kategori darah yang dimasukkan di bawah kategori hadas kecil, tuan-tuan dan puan? Hanya satu saja, iaitu darah istihadah. Bila sebut darah istihadah, keluar sahaja daripada faraj wanita, yang mana kita akan detailkan dan mungkin malam ni tak sempat, kita hanya sentuh bahagian yang paling fokus adalah darah haid. Baik, darah istihadah kalau keluar, maka seorang itu darah tersebut dikira sebagai najis. Kemudian apa lagi berlaku? Dia juga menyebabkan dia berhadas kecil. Bermaksud dia kena sembahyang macam biasa. Nabi SAW kata apa? La innama dzalika irqun wa laysa bihaidin. Darah istihadah ni bukan darah haid. Dia kena sembahyang macam biasa, kena sucikan. Nanti kita akan detailkan bagaimana nak cucikan bagi wanita yang sentiasa keluar darah. Sedangkan darah ini adalah najis. Ada cara-cara dia. Baik, itu hadas kecil. Manakala hadas besar, sebenarnya saya tak boleh baca paparan yang ditulis oleh tuan-tuan dan puan. Jadi kalau ada masalah boleh tanya. Mungkin saya tak boleh refer sekarang, saya tak boleh nak bagi jawapan sekarang, tak boleh respon sekarang. Mungkin saya akan respon pada kuliah yang akan datang. Cuma menariknya kalau ada interaksi 2 hala, boleh kita berbincang. Baik, soalan saya tadi. Darah kategori hadas besar ada berapa, tuan-tuan dan puan? Ini ramai keliru. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan, hadas besar dalam kategori darah, kalau hadas kecil tadi, hanya istihadah, manakala dalam hadas besar hanya satu sahaja, iaitu darah haid. Dengar betul-betul. Terkejut. Sebab apa sebelum ni kita belajar dengan wiladah, nifas. Tak, sebenarnya hadas besar hanyalah darah haid. Hari ini kita akan fokuskan darah haid. Tapi saya akan huraikan dulu. Baik, apa itu darah haid? Saya baca sikit daripada buku saya. Berkaitan dengan istilah sains perubatan. Faham dulu. Haid itu apa? Kematangan hormon menyebabkan kematangan sistem reproduksi. Ketika itu ovari berupaya mengeluarkan telur untuk disenyawakan, dan sekiranya persenyawaan tidak berlaku, lapisan dalam rahim yang pada mulanya menebal akan gugur sebagai darah haid. Tuan-tuan dan puan, kalau ada buku boleh lihat buku saya, muka surat 88. Jadi daripada kesimpulan mudah kita nak cerita ni, dari segi aspek sains kesihatan mengatakan bahawa wanita yang keluar darah haid ni adalah wanita yang tidak mengandung. Sebab apabila wanita itu mengandung, berlakunya persenyawaan, dia tak akan gugur. Yang masalah keluarnya darah haid ni
apabila tidak berlaku persenyawaan, ketika itu dinding rahim yang begitu tebal akan gugur, dan gugur itulah keluarnya darah haid. Jadi kesimpulannya kena faham tuan-tuan dan puan, wanita yang mengandung sama sekali tidak ada darah haid. Walaupun kalau kita melihat dalam kitab mazhab Syafi'i mengatakan bahawa wanita yang sedang mengandung pun boleh, dia kata boleh ni, boleh kedatangan darah haid jika sekiranya menepati ciri-ciri dan sifat-sifat darah haid. Walau bagaimanapun telah terbukti bahawa dia tidak memenuhi ciri-ciri dan sifat darah haid, maka pandangan dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan jika sekiranya dia tidak memenuhi ciri-ciri darah haid, maka dia itu dikira sebagai darah istihadah ataupun fasad yang akan kita detailkan. Jadi kesimpulan mudah tuan-tuan dan puan, darah haid ini bagi wanita yang kita kata cukup umur, dah dewasa dan tidak menopause, maka dia akan keluar secara semula jadi bila tidak berlaku persenyawaan. Habis tu wiladah tu macam mana? Ini kita faham tuan-tuan dan puan. Wiladah ini sebenarnya dia bukan darah. Kena faham dulu. Tapi banyak kan, termasuk dalam buku saya, sebab dah jadi trend begitu, kita masukkan juga dalam kategori darah. Sebenarnya wiladah ini adalah proses kelahiran. Wiladah itu daripada perkataan walad, iaitu melahirkan, mengeluarkan anak. Jadi wiladah ini sebenarnya dia bukan darah. Dia adalah melahirkan anak. Jadi melahirkan anak, wiladah ini adalah anak itu ada unsur-unsur air mani. Jadi apabila seorang itu melahirkan, maka dia berhadas besar. Bila kata berhadas besar, dia wajib mandi. Kenapa? Keluar anak, diumpamakan, dikiaskan, disebut oleh para ulama, umpama macam keluar air mani. Maka terjawablah, wanita yang melahirkan anak, sama ada dia lahirkan keluar bersamanya darah ataupun tidak melalui farasnya, maka dia wajib mandi. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang perempuan yang lahir normal biasa, tuan-tuan dan puan, ikut bawah. Tapi lahir keluar kering, tak ada darah nifas, sehingga diberi gelaran Zatul Jufuf, iaitu perempuan yang kering. Dan kita juga dalam keadaan sekarang ini pun ada juga tambah-tambah yang Caesar yang lahir operate tu, kadang-kadang tak keluar melalui darah, tak keluar melalui faraj. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Nifas dia belum datang lagi. Tapi ketika itu, dia wiladah, maka wiladah tu wajib, ni kita dengar ni, wajib mandi. Dan bila dah mandi, dah bersih, tak ada darah nifas dan sebagainya, dia wajib sembahyang. Allah Akbar. Habis darah yang keluar ketika mana kelahiran tu darah apa? Ataupun kadang-kadang ada orang yang turun darah, tuan-tuan dan puan, sehari, 2 hari sebelum melahirkan dah turun darah dah. Apa kategori darah tersebut? Dalam mazhab Syafi'i, secara jelas menyebutkan bahawa darah tersebut bukanlah darah nifas. Sebab apa? Darah nifas ini dikira dalam mazhab Syafi'i, termasuk dalam mazhab Hanafi, mengatakan bahawa darah nifas ini bermula setelah rahim dikosongkan. Maksud kata kalau ada anak, maka bila anak tu dah dikeluarkan, uri-uri semua dah bersih semua, keluar darah, barulah bermula tempoh nifas. Kena belajar detail pula, nifas ada tempoh mula dan juga tempoh maksimum kebiasaan dan sebagainya. Habis darah yang keluar ketika itu, apa kategori darah dia? Dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa darah yang keluar dalam proses kelahiran ataupun darah yang keluar sebelum proses kelahiran tapi ada tanda-tanda sakit dan sebagainya, dia dinamakan sebagai darah fasad. Itu istilah dia tuan-tuan puan, darah fasad. Tapi sebenarnya hukum dia sama dengan darah istihadah. Itu saya kata, istilah-istilah tu menyebabkan banyak pengklasifikasian dia. Darah istihadah ni termasuk dalam bab hadas kecil. Bermaksud kalau perempuan itu duduk dalam labor room sebagai contoh. Ini yang banyak berlaku tuan-tuan puan. Darah dah keluar semua. Ketika itu perempuan masih lagi wajib solat macam biasa. Sebab dia belum lagi dikira nifas dalam mazhab Syafi'i. Nifas ini bermula setelah rahim dikosongkan. Jadi ketika itu wanita perlu solat macam biasa. Dia hanyalah darah fasad. Allah Akbar. Tak nak solat macam mana dengan darah? Tuan-tuan dan perempuan, solat ini boleh dilaksanakan dalam apa keadaan sekalipun. Iza dhaqal amr ittas'a. Bila keadaan itu menyusahkan, maka diberi kelonggaran. Kalau kita boleh sembahyang dalam keadaan berbaring, baringlah kita. Dalam keadaan darah keluar tak boleh nak buat apa, sembahyang. Tapi kalau kita tak mampu, sakit sangat, maka ketika itu diberi kelonggaran. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa nak menyelamatkan nyawa orang sekalipun, kita boleh meninggalkan solat. Kenapa? Nak menyelamatkan nyawa orang. Sama ada juga kalau kita sedang bertarung nyawa. Walau bagaimanapun, selepas itu perlu qada semula.
Tuan-tuan dan puan, cuba ingat balik tuan-tuan dan puan. Waktu mengandung dulu, waktu bersalin dulu. Kita ketika itu, katalah kita bersalin, kadang-kadang orang ambil proses sampai 7 jam. Katalah waktu asar sampai ke maghrib tuan-tuan dan puan. Sepatutnya dia kena salat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kena qada balik. Sebab tu saya kata apabila membicarakan tentang aspek darah ni, kadang-kadang kita nampak simple, tapi sebenarnya dia punya implikasi yang besar. Kerana banyak kepincangan yang berlaku. Dalam mazhab Syafi'i, darah nifas bermula apabila rahim dikosongkan. Selagi mana belum dikosongkan, proses kelahiran, sama ada sebelum kelahiran, ketika kelahiran, itu dikategorikan sebagai darah fasad. Hukumnya sama dengan istihadah. Dia perlu sucikan sekadar kemampuan dia dan dia perlu semayang seperti biasa, mengikut kadar kemampuan juga. Kalau tidak ada kelapangan, tidak ada kemampuan, maka diberi kelonggaran walau bagaimanapun setelah sehat. Setelah selesai nifasnya, maka dia perlu qada semula tuan-tuan dan puan. Baik, saya kata darah yang dikatakan hadas besar ni hanyalah haid. Wiladah bukan. Sebenarnya wiladah itu hanyalah mandi wajib sebab kelahiran. Datang darah atau tak datang darah, maka itu tidak dibahaskan. Cuma darah ini diklasifikasikan dalam mazhab Syafi'i adalah sebagai darah fasad. Okey, baik. Habis, nifas pula bagaimana tuan-tuan? Nifas juga mengikut pandangan ulama dan juga dari segi kacamata sains kesihatan. Nifas ini juga sebenarnya adalah darah haid. Darah haid yang terkumpul. Dan dia mempunyai ciri-ciri dan sifat yang hampir sama. Cuma disebabkan proses kehamilan itu menyebabkan darah haid itu terkumpul begitu lama, maka proses dia punya ciri-ciri dia agak berbeza dan bila keluar dia agak lama. Itu kita akan bincangkan secara detail. Tapi nak mudah cerita tuan-puan, bolehlah kita klasifikasikan darah wanita ini kepada 5. Sebenarnya tadi saya kata satu-satu aja. Tapi kita boleh klasifikasikan kepada 5, iaitu yang pertama yang berkaitan dengan wajib mandi, iaitu apa benda? Haid, wiladah, sama ada keluar darah ataupun tidak. Bila melahirkan anak sahaja, maka dia kena wajib mandi, dia bukan darah. Kemudian yang ketiga adalah nifas, yang mana asal juga daripada haid. Baik, yang kedua pula, apa benda? Yang kedua yang baki ini adalah kategori hadas kecil yang mana menjadi tanggungjawab seorang itu untuk berwuduk dan juga sembahyang mengikut kadar kemampuan. Yang pertama istihadah, yang kedua adalah fasad. Walaupun dua-dua istilah ni berlaku perbezaan pandangan dari segi apa itu istihadah, apa itu fasad. Namun cerita mudah, cara umum tuan-tuan puan, saya tak nak detailkan. Sebenarnya ada perbezaan dia. Cara umumnya, selain daripada 3 ini dikategorikan sebagai darah istihadah. Fasad juga kita boleh masukkan. Walaupun fasad itu keluar daripada rahim sebenarnya. Istihadah itu di luar. Dia ada pendetilan tapi tak sesuai untuk kita bicarakan. Baik, tuan-tuan puan. Jelas. Baik, sekarang pada malam ini saya akan menghuraikan tentang darah haid sahaja. Jadi muka surat 88 saya tak akan baca syarat-syarat apa semua. Saya akan terjemahkan saja dan saya akan huraikan. Baik. Saya akan terangkan darah haid ini berdasarkan definisi. Pada muka surat 88, darah haid adalah darah yang mengalir keluar dari kemaluan wanita dari dalam rahimnya secara semula jadi. Keluarnya darah tersebut pada masa tertentu apabila seseorang wanita telah mencapai umur tertentu, ia tidak keluar kerana penyakit atau kerana melahirkan anak. Ini definisi. Kalau tuan-tuan puan ada buku ini, edisi kemas kini, muka surat 88. Edisi lama saya tak bawa, tak pasti, tapi tengoklah pada bahagian darah. Baik, hari ini saya nak uraikan daripada definisi ini. Baik, apa itu darah haid? Darah haid adalah darah yang mengalir keluar dari kemaluan wanita dari dalam rahimnya. Dia keluar daripada dalam rahimnya dan dia mengalir, dia ada sifat dia. Dalam hadis Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaish, kata apa? Inna damal haidi damun aswad yu'raf. Iaitu dia ada sifat dia. Jadi tuan-tuan dan puan, nak kenal darah haid, dia pokok pangkal dia dalam jenis pembahagian darah tadi. Yang pertama kita kena pegang betul-betul darah haid. Sebab apa? Darah haid ni yang menentukan. Kalau kita dapat membezakan darah haid, maka darah-darah lain dapat kita bezakan. Yang pertama, cara nak kenal darah haid ada berapa tuan-tuan puan? Malangnya tak ada respon sebab tuan-tuan respon pun saya tak boleh baca pada malam ini. Darah haid boleh kenal melalui 3 cara tuan-tuan puan. Yang pertama melalui sifat dia. Kemudian yang kedua, kalau tak boleh kenal melalui sifat dia, kita kena kenal melalui tempoh dia. Kalau tak tahu pula dari segi tempoh dia,
dia kena melalui kebiasaan dia. Berdasarkan takrif ataupun pengertian ini saya akan huraikan. Yang pertama, dia kata mengalir sifat dia. Nak cerita tentang bahawa darah haid ini ada sifat dia. Dia sifat dia apa? Keluar daripada dalam rahim. Adapun darah istihadah, dia bukan keluar daripada dalam rahim. Dia keluar daripada kedudukannya hampir dengan rahim, ataupun ada masalah dekat rahim tersebut menyebabkan darah akan keluar, ataupun darah yang keluar daripada rahim juga mungkin ada pendarahan dalaman, itu namakan fasad pula. Itu dia nak pergi dalam, saya tak nak pergi sampai ke tahap tuan-tuan. Cuma saya nak beritahu bahawa dia ada sifat dia. Tuan-tuan dan puan, darah ini zat dia semua sama. Nak membezakan antara darah A dengan darah B, antara darah istihadah, darah nifas, macam mana kita nak kenal? Melalui sifat dia. Bila sebut sifat, bau, rasa, warna. Itu kita kena kenal dulu. Kadang-kadang kita tak dapat beza. Kalau zaman Nabi SAW, Aisyah akan dibawa oleh para sahabiah datang. Dia bawa darah-darah, kesan darah, suruh nilai bagaimana keadaan darah ini, apa kategori dia. Sayyidatina Aisyah boleh mengklasifikasikan darah ni apa jenis. Sepatutnya kita pun buat macam tu, ada makmal. Datang, kenal darah tersebut. Tuan-tuan puan, yang pertama nak kenal dia mesti melalui sifat dia. Bau, rasa, warna. Yang pertama bau, tuan-tuan puan. Darah haid ini bau dia termasuk nifas sebab dia sebahagian. Darah haid ini bau dia agak hanyir berbanding darah istihadah ataupun darah fasad. Darah istihadah, darah sakit ni dia macam kita luka je, tuan-tuan puan. Bila kita luka, bukannya bau sangat. Bau darah sikit-sikit tu je. Tapi tak bau kuat. Tapi darah haid ni bau kuat. Tapi hebatnya tuan-tuan dan puan, Allah SWT, walaupun darah haid ni bau dia cukup kuat. Tapi kalau seorang perempuan itu sedang kedatangan haid, kawan sebelah pun tak tahu. Tak ada bau. Tak adalah sampai, bau lain macam kau haid ke? Tak, tuan-tuan puan. Allah Ta'ala buat tu cukup hebat. Tapi bila buka saja, ya Allah, memang bau dia agak hanyir. Okey, itu yang pertama, beza dia kena kenal, bau dia agak hanyir. Bau. Kemudian sifat dia. Bagaimana sifat dia, tuan-tuan puan? Darah haid ini sifat dia agak keras. Dia tak macam darah istihadah. Bermaksud bila darah itu keluar mengalir, seorang perempuan itu akan terasa. Kadang-kadang tengah berdiri dia rasa lain macam dia terus duduk. Kadang tengah duduk rasa lain. Dia berdiri rasa mengalirnya darah haid itu. Dia tak macam darah istihadah. Istihadah ni lebih kurang macam darah hidung. Kadang-kadang tak perasan. Sudah penuh dah. Itu perbezaan dia. Kena tahu dari segi sifat dia. Iaitu apa? Bau dia lain. Kemudian dia punya rasa dia lain. Darah haid ini. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan puan, dari segi warna. Dalam kitab ini saya meletakkan bahawa ada 5 warna. Dalam beberapa kitab ada sampai 7, tuan-tuan puan. Tapi tuan-tuan puan jangan risau. Sebab apa yang kita cerita ini adalah berdasarkan kebiasaan. Mungkin kebiasaan tuan-tuan, kebiasaan perempuan adalah berlainan. Itu kita bincangkan kemudian. Ada kategori yang ketiga. Cuma kebiasaannya bagaimana? Pertama, darah haid ni, kalau darah kita kata istihadah, dia darah macam darah biasa lah. Warna merah terang tu. Tapi kalau darah haid ni, pada peringkat permulaan kebiasaannya dia warna merah kehitaman. Kemudian dia berubah pula menjadi warna merah gelap. Kemudian dia berubah pula yang ketiga menjadi warna coklat. Kemudian lepas pada warna coklat, tuan-tuan puan, dia bertukar pula pada warna kuning. Lepas warna kuning, warna keruh. Ini kebiasaan. Tapi macam mana pun saya kata, kita ada 3 cara nak mengenal darah haid. Yang paling kuat ada kalanya adalah berdasarkan pengalaman diri kita. Setiap orang berbeza, tuan-tuan puan. Baik, yang kelima ini disebut apa? Keruh. Lepas keruh tu barulah keluar qassah bayda. Ini dalam hadis Nabi SAW. Ini cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha. Apa berlaku? Para sahabiah dia ambil sampel darah haid mereka, tunjuk pada Sayyidatina Aisyah. Tanya bagaimana Sayyidatina Aisyah, darah ni bagaimana keadaan dia? Berapa hari lagi aku nak suci? Boleh tak aku semayang? Para sahabiah dia tak sabar untuk nak semayang, nak baca Quran balik. Kita kadang-kadang darah haid dah habis dah pun, kita sengaja melewat-lewatkan. Nanti kita akan bincang apa hukum dia. Baik, jadi Aisyah kata apa? La ta'jalna hatta tarayna qassatal bayda. Jangan terlampau tergesa-gesa sangat. Sabar kejap. Sehinggalah kamu nampak qassah bayda. Qassah bayda tu apa? Cecair yang berwarna putih, umpama benang. Last kali perempuan bila dah suci, dia akan keluar macam qassah bayda.
Bila kita pegang, kita tarik, nampak benang putih. Maka ketika itu, wanita tersebut dihukumkan sebagai suci, wajib mandi, semayang macam biasa. Tapi ada juga wanita yang tak perasan. Kalau tak perasan, kita boleh mengenal pasti bahawa kita telah suci melalui kaedah yang kedua, itu kering ataupun disebut jaf, ataupun dalam istilah tradisional disebut meruang faraj. Tuan-tuan dan puan, meruang faraj ini adalah satu benda yang penting. Di samping dia juga adalah berperanan untuk menjaga kita punya kesihatan, dia juga adalah nak bantu kita mengenal pasti sama ada darah haid kita itu dah putus ataupun masih ada. Kadang-kadang zaman sekarang ini memang tak diajar di sekolah-sekolah, tak diajar oleh ibu bapa bagaimana nak menyemak ataupun memastikan bahawa darah haid telah terputus. Saya kata tadi ada dua kaedah. Kaedah pertama dia qassah bayda, dan yang kedua adalah meruang faraj. Kalaulah kita tak buat meruang faraj, tuan-tuan, meruang faraj ini memang digalakkan ketika mana selepas bersama dengan suami, ketika mana selepas pantang, ketika mana selepas kedatangan darah haid. Sebab apa? Dia nak mencuci. Kalaulah kita tak buat benda macam ni, tuan-tuan, itulah penyakit-penyakit pelbagai yang berkaitan dengan wanita ni. Dari segi sisnya, beratnya, lagi keputihannya, kansernya, ya Allah. Sebab apa? Antaranya tidak mengamalkan. Baik, bagaimana nak buat dia, tuan-tuan? Saya cerita ringkas je. Nak cek melalui kaedah yang kedua ni, kita boleh menggunakan kain. Ataupun sekarang ni orang gunakan ketembat. Tapi berhati-hati, tuan-tuan puan. Jangan pula pergi ketembat yang kedai RM2 tu sampai berkotak-kotak. Takut nanti masuk ketembat tak keluar pula yang ujung tu. Jadi kena berhati-hati. Cari yang berkualiti. Dan paling mudah, gunalah kain. Kain putih ataupun kain yang berwarna agak cerah. Jadi kaedah dia bagaimana, tuan-tuan puan? Kita letak di jari kita dan kita masukkan. Dan berhati-hati bagi anak dara, hanya dia masukkan itu, hanya lebih kurang, orang panggil apa ini? Lebih kurang sikit lah, 1 inci macam tu. Jangan lebih. Tapi bagi mereka yang dah berkahwin, beranak, maka dia orang dituntut ataupun digalakkan untuk masuk sampailah ke 3 cm. 3 inci. Sebab apa, tuan-tuan dan puan? Inilah sebab ini dari segi sains kesihatan pun telah membuktikan bahawa anak dara dia punya saluran batin faraj itu agak lurus. Jadi cukup memadai di bahagian satu ruas ini dah memadai. Jangan lebih. Tapi bagi wanita yang dah berkahwin, apatah lagi dah melahirkan anak 4 orang, 5 orang, maka batin dinding faraj itu dah berkedut-kedut. Jadi perlu masukkan agak dalam supaya cuci. Sebab apa? Mungkin di celah kedutan tersebut ada lagi sisa-sisa darah. Jadi kena cuci. Cara dia macam mana, tuan-tuan? Saya cerita secara ringkas. Masukkan sebagaimana yang saya kata, mengikut ukuran tadi. Allah, macam masak pula ada ukuran kan? Ada ni. Baik. Masuklah bagaimana yang sepatutnya. Kemudian cara masuk dia bagaimana? Ketika memasukkan untuk cek itu, perlu menarik nafas. Tarik nafas dalam masa yang sama, merenggangkan peha. Dan perut ini dilapangkan. Tarik, kemudian ditekan sedikit di bahagian ari-ari. Kemudian buat berulang-ulang kali, sehinggalah 2-3 kali kita tengok dah suci, bersih, maka tak ada lagi, confirm bersih. Tapi kalau masih ada bermaksud darah haid itu, masih lagi, belum lagi habis. Jadi benda ini perlu dipelajari lah. Cara detail ini saya cerita tentang ringkas. Baik, yang pertama tadi, kita kata apa? Darah haid ini dia ada sifat dia, iaitu darah yang mengalir keluar melalui faraj dari dalam rahim secara semula jadi. Kemudian takrif ataupun pengertian ini sambung lagi, keluar pada masa tertentu. Ini kena faham, tuan-tuan dan puan. Keluar pada masa tertentu. Kita nak kenal darah haid, yang pertama melalui sifat dia. Tengok sifat pun dah tahu dah. Aisyah, pakar. Tengok, darah macam ni 2 hari lagi kau. Darah macam ni belum lagi. Darah ni baru nak mula. Dah kenal dah sifat dia. Tapi kalau kita tak dapat menguasai darah haid dari segi sifat dia, kita boleh menggunakan tempoh masa. Ini lebih senang, tuan-tuan puan. Tempoh masa, dia ada minima, kemudian maksima, kebiasaan. Minima tempoh darah haid. Berapa lama, tuan-tuan puan? 24 jam sehari semalam. Ingat, kalau darah keluar 6 jam je ataupun sehari saja, kemudian stop, itu bukan darah haid. Darah haid keluar mesti minima paling kurang 24 jam. Dan 24 jam ini, tuan-tuan puan, dia boleh berlaku cara 2 keadaan. Satu, keluar berterusan 24 jam, confirm darah haid. Kemudian ada juga setengah wanita yang keluar bukannya berterusan. Dia keluar sikit. Kemudian off pula esok.
kemudian keluar pula 2-3 titik. Maka apa kategori ni? Maka para ulama mengatakan bahawa jika sekiranya darah keluar walaupun tak berterusan, tetapi dia dalam tempoh haid, apatah lagi ada ciri-ciri dan sifat yang memang kita nyatakan, kemudian darah tersebut daripada hari pertama yang kita sangka dia keluar tu adalah dalam tempoh haid, sampailah hari ke-15. Sampai ke hari 15. Ini kena faham. Sampai ke hari 15. Sebab 15 adalah maksimum. Kalau dalam daripada hari pertama sampai hari 15, keluar on off sikit-sikit. Tapi bila dicampur semua dalam tempoh 15 hari, maka dia juga dikira sebagai darah haid. Tapi kalau sampai 15, kita tambah lebih kurang dalam 21 jam, itu dikategorikan sebagai darah istihadah. Kena faham lah. Jadi saya tak nak cerita nak solat tak solat, itu perbahasan lain yang agak panjang. Mudah cerita, tuan-tuan dan puan perlu mengenal pasti darah sendiri dan perlu berijtihad. Ijtihad ni perlu tentukan dengan kadar kemampuan perempuan. Kalau rasa tak yakin, boleh jumpa doktor pakar dan sebagainya. Perlu sahkan. Sebab apa? Ini melibatkan soal sembahyang kita. Bukan hanya sekadar di segi aspek kesihatan, di segi kesuburan dan sebagainya. Walaupun ada implikasi dan juga kesan, tapi fokus utama kita adalah solat tu. Dan dari dalam hal ini kita tengok berdasarkan pengalaman kita bagaimana. Sebab apa? Dalam hukum fiqh, dia tak perlu sampai tahap yakin, tuan-tuan. Kena faham? Yakin ni 100%. Kalau 100%, kita istinja pun susah, tuan-tuan. Nak yakin istinja dekat dubur kita tu dah bersih, kita tak nampak, nak buat macam mana? Nak kena pakai kanta. Itu baru 100% tak. Dalam bab fiqh, hanya memadai zon sahaja. Bab yakin-yakin ni mesti dalam bab akidah 100%. Dalam bab fiqh, zon dah memadai. Zon ni apa benda? Keyakinan kita 75% dah memadai. Kita basuh istinja, lepas pada buang air besar, kita rasa macam permukaan dah okey, dah macam biasa, maka dah sah. Yang tak boleh syak 50-50. Kalau 50-50 tu, tuan-tuan kena cari yang mana satu. Kemudian gunalah kaedah tersebut. Baik, itu cara ringkas 24 hari. Kemudian tempoh biasa berapa lama, tuan-tuan? 6 ke 7 hari. 6 ke 7 hari. Itu normal bagi wanita seminggu. 6 ke 7 hari. Nabi SAW pun dalam hadis menyebut apa kepada Hamnah? Fatahayyadi sittata ayyam aw sab'ata ayyam summa ghtasili fa idza istanqati fasalli 24 aw 23. Nabi kata, kamu haid biasanya 6 hari. Kalau 6 hari, baki dia 24 hari, maka solatlah 24 hari. Kalau kamu kena 7 hari, maka 23 hari solatlah. Ini menunjukkan bahawa tempoh perkiraan masa tempoh itu dikira dalam haid. Selain tadi kita kata apa? Damun aswadun uraf, iaitu ada sifat dia. Dari segi tempoh juga boleh kita mengenal pasti darah haid. Sebab apa? Dia ada tempoh 6 hari atau 7 hari. Sebagai contoh, perempuan, haid berlaku pada 2 hari yang pertama, kemudian 2 hari off. Kadang-kadang macam tu juga. 2 hari yang pertama, kemudian 2 hari off, kemudian datang pula lepas tu 2 hari lagi. Jadi ini semuanya dikira sebagai satu haid. Dikira sebagai 6 hari haid dah, tuan-tuan. Kena faham. On off. Tapi ini dalam tempoh haid dan kena ciri-ciri dan sifat dia, dia dikira sebagai 6 hari. Jadi tempoh yang suci ni dikira haid ataupun tidak. Maka dalam mazhab Syafi'i, dengar tuan-tuan, bukan mazhab lain, mazhab kita. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa tempoh suci ni 2 hari ni di antara tempoh haid 2 hari yang pertama, 2 hari kemudian, tempoh suci yang tengah-tengah ni dalam tempoh haid dikira sebagai semuanya adalah haid. 1 sampai 6 semuanya kira sebagai 6 hari. Jadi kalau 6 hari ni, tuan-tuan, 2 hari ni, hari kedua kita tengok dah tak keluar dah, hari ketiga kita mandi, kita semayang apa semua, kita puasa, maka minta maaf lah. Sebab apa? Dia dikira sebagai haid. Tapi tuan-tuan kena faham, walaupun dia kira di tempoh haid, bagaimana dengan semayang kita? Semayang kita tidak sah, puasa kita tidak sah, kita kena qada balik. Puasa kita kena qada balik. Habis semayang itu, kita tak tahu, dimaafkan. Tetapi tuan-tuan, Allah SWT tidak pernah mengabaikan apa yang kita buat, walaupun sepatutnya tak boleh buat, tapi kita buat dengan sangkaan kita waktu itu kita dah boleh buat, maka pahalanya tetap diberi oleh Allah SWT. Tuan-tuan puan, malam ni kalau kita tidur, tuan-tuan puan, kita niat untuk tahajud, tiba-tiba tak jaga, niat kita mendapat pahala. Apatah lagi wanita yang dia sangka dia suci, dan dengan ijtihad dia, dengan keyakinan dia, maka dia pun mandi, puasa apa semua,
maka perkara ini tidak sah, tapi insya-Allah pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam bab puasa mengikut mazhab Syafi'i, sebab 1 ke 6 ini kesemuanya dikira sebagai tempoh haid, maka kena qada semula. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, itu kena faham 6 atau 7 hari. Dan tempoh maksimum bagi haid berapa hari, tuan-tuan dan puan? Adalah 15 hari. Kalaulah darah haid itu keluar sampai 17 hari, bermaksud sebenarnya darah haid hanya sampai hari ke-15. Hari ke-16, hari 17, walaupun keluar, dia dah dikira sebagai darah istihadah. Jadi, lebih pada tempoh tu, dia kira sebagai istihadah. Okey, boleh jelas tuan-tuan dan puan? Itu beberapa contoh lah saya nak bagi. Ataupun kita kata, seorang perempuan itu kedatangan darah haid 7 hari. Okay, ini sebagai contoh lah. Kalau ada whiteboard apa semua lagi senang. Sebab apa, dia memang kena tulis-tulis. Kalau tuan-tuan dan puan ada masalah, boleh respon pada komen. Nanti saya akan tengok lah, sebab saya tak boleh lihat entahlah apa masalah problem di sini. Nanti saya akan respon pada siri-siri yang akan datang lah. Baik, sebagai contoh, perempuan itu kedatangan darah haid 7 hari. Kemudian dia suci 5 hari. Kemudian datang pula 5 hari. Apa kategori dia? Dia datang 7 hari. Okey, 7 hari. Kemudian dia datang pula, kita katalah 6 hari. 6 hari. 7 hari dia datang haid, 6 hari dia free. Kemudian datang pula 5. Jadi, 7 hari ini tambah dengan yang dia free tadi apa? 6. 7 tambah 6 berapa tuan-tuan? 13. Betul eh? 13 hari. Kemudian datang pula 5 hari. 13, hari ke-14, 15, 16, 17, 18. Jadi apa hukum dia? Daripada hari pertama sampai hari ke-15, semuanya dikira sebagai tempoh haid. Jadi termasuklah yang ke-14 dan 15. Manakala 3 yang berbaki tersebut, dia adalah dikira sebagai istihadah. Boleh jelas kot cara umum tu. Itu saya bagi contoh terputus-putus. Kiralah macam mana pun, dia mesti hari pertama sampai hari ke-15. Lebih pada tu, dia dikira sebagai darah istihadah. Selain pada itu, tuan-tuan dan puan kena faham juga jarak antara haid dengan haid yang berikutnya mesti melepasi tempoh minima. Dia ada tempoh minima dia. Minima dia berapa hari? 15 hari. Itu tempoh minima. Tempoh maksima tak ada. Ada orang sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru datang darah haid. Tambah-tambah mereka yang dalam premenopause, kadang-kadang setahun. Tapi berlaku pula, datang pula darah. Itu kita bincangkan kemudian. Baik, umumnya minimanya mesti melepasi 15 hari. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan, kita kata seorang perempuan tu kedatangan darah haid 10 hari. Kemudian dia rehat 10 hari off. Kemudian datang pula 10 hari. Jadi 10 hari itu adakah dikira sebagai darah haid? Tak dikira. Sebab apa? 10 hari yang pertama, datang pula darah haid berikutnya, diselangi hanya 10 hari saja. Tempoh minima dia berapa tuan-tuan dan puan? Tempoh minima suci adalah 15 hari. Itu kena faham. Dan ramai yang tersalah. Benda ini perlu jelas sikit. Ada ramai yang tersalah tuan-tuan dan puan dalam perkiraan suci haid ni. Tempoh suci ni. Sebagai contoh saya kata wanita yang kedatangan darah haid, dia datang 2 hari je. Dia datang 2 hari, kemudian off darah haid. Dia tak datang darah sehingga 15 hari. Lepas 15 hari, baru datang darah. Apakah kategori darah tersebut? Kalau ada boleh soal jawab, sedap sikit boleh tanya. Tuan-tuan puan boleh berijtihad berdasar pengalaman perempuan. Soalan saya ulang balik sekali lagi. Datang 2 hari. Kemudian, dia suci selama 15 hari. Kemudian, hari yang berikutnya datang darah. Apakah kategori darah tersebut? Adakah darah tersebut dikira sebagai darah haid? Ramai orang mengira bahawa darah tersebut adalah darah haid. Sebab apa? Telah melepasi tempoh minima suci 15 hari. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, cara perkiraan tempoh minima itu bukan kira 2 hari. Perkiraan yang sebenarnya kena dengar betul-betul, dia adalah kena kira tempoh maksimum darah haid. Tempoh maksimum darah haid berapa hari? 15 hari. 15 hari walaupun dia datang 2 hari, 15 hari
tambah dengan tempoh minima suci 15 hari dengan tolak 1 atau 2 hari, iaitu berapa? 30 hari ataupun 28 ataupun 29. Itu adalah kita kata apa? Kitaran haid bagi kebiasaan perempuan. Bagaimana nak kira kitaran ni? Bermaksud antara haid pertama dengan haid yang kedua. Contoh yang mudah, datang haid pada 1 September. Kemudian haid berikutnya datang pada 30 September. Maka jarak dari hari yang pertama sampailah hari yang terakhir dari suci tu, dia haid tadi buat 30 September. Jadi hari terakhir dari suci adalah 29, bermaksud kitaran haid dia adalah 29. Jadi bagi perempuan yang kebiasaannya dia akan kitaran dia adalah berapa hari? 28, 29, 30. Formula dia saya kira tadi macam mana? Kena tambah dengan 15 maksimum haid dengan 15 minima suci. 15 tambah 15 adalah 30 hari ataupun 28, 29. Walau bagaimanapun tuan-tuan, ada setengah wanita yang minima dia datang. Ni kira minima je. Tadi saya kata kebiasaan. Bagaimana nak kira minima? Nak kira minimanya adalah kita mengira tempoh tempoh kebiasaan haid bagi wanita. Berapa tempoh kebiasaan haid bagi wanita? Iaitu 6 atau 7 hari. Tetapi kita nak ambil minima, ambil 6 hari. Kebiasaannya wanita itu 6 hari. Jadi 6 hari tuan-tuan dan puan tambah dengan tempoh minima suci 15 hari. 6 tambah 15 adalah 21 hari. Bermaksud tempoh haid, kitaran haid yang normal adalah bermula daripada 21 hari sampailah ke 35. 35 tu ada kiraan dia pula. 15 tambah 15 tambah 5. Tapi itulah dia agak detail menggunakan masa tidak mengizinkan. Baik. Jadi kesimpulan dia tuan-puan, darah haid tadi 2 hari, kemudian tambah lagi 15. Dari segi 15 kita nampak macam dah lepas dah. Tapi sebenarnya 15, 16, 17, 18 tidak sampai lagi pada tempoh haid. Sebab apa? Syarat dia saya kata apa? 15 tambah 15 tolak 1 atau 2 hari bagi kebiasaan wanita. Dan bagi wanita yang kita kata apa? Ada yang paling minimalnya adalah boleh datang 21 hari. Bermaksud tadi baru 15, 16, 17, 18. 18 itu masih dikira sebagai istihadah. Sampailah 21 barulah dikira balik. Sebab apa? Kitaran normal bagi wanita adalah 21 hingga 35. Dan kebiasaannya adalah 28, 29, 30. Saya cerita macam ni memang agak macam sebab apa? Dia perlu pada praktikal, perlu pada whiteboard. Saya hanya bagi tahu di segi teori saja dalam kuliah online ini. Baik, tuan-tuan dan puan. Seterusnya kita sambung sikit lagi berkaitan dengan mencapai umur tertentu. Ini pun penting tuan-tuan dan puan. Tadi baik. Saya rasa benda ni tak sempat untuk kita bicarakan kerana masa tidak mengizinkan. InsyaAllah pada siri akan datang saya akan detailkan isu ini. Cuma kesimpulan dia tuan-tuan dan puan, nak mengenali darah haid ini, dia perlu ada 3 cara. Tak boleh kita menguasai satu cara sahaja, tak madai. Yang pertama, boleh kita kenali melalui sifat dia. Sifat dia saya dah jelaskan. Kemudian yang kedua adalah dari segi tempoh. Dan yang ketiga ini adalah pada umur-umur tertentu. Umur-umur inilah merujuk pada kebiasaan. Kebiasaan ini dia ada, kita kata apa, kebiasaan ini berlaku, dia ada faktor dia. Antara faktor utamanya adalah 3. 3 benda ini yang menentukan. Antaranya, saya cerita ringkas saja, nanti kita akan sambung detail, iaitu berkaitan dengan persekitaran. Kalau perempuan itu duduk dalam persekitaran yang orang kata apa, stres dan sebagainya, menyebabkan persekitaran itu boleh mendorong pada dia untuk keluar haid persekitaran. Kadang-kadang dia rapat sangat dengan kawan dia, menyebabkan walaupun kitaran haid dia dengan kawan dia berbeza, tapi lama-lama kadang-kadang boleh jadi sama. Nanti kita akan bincangkan. Sebab apa? Yang paling penting tuan-tuan puan, kalau kita tak dapat, kita keliru nak tentukan tempoh, kita nak keliru tentang sifat, maka bagaimana berdasarkan pengalaman dan juga kebiasaan yang terjadi pada kita. Dan faktor-faktor ini ada 3. Manakala masa tidak mengizinkan, saya mohon maaf lah dalam membicarakan tentang fake wanita berkaitan dengan darah ini. Sebab apa? Ia memang memerlukan pada gambar rajah dan seumpamanya. Walau bagaimanapun dalam masa yang terhad dengan keterbatasan ruang ini, saya harap perkongsian ini memberi manfaat. Dan jika sekiranya tuan-tuan dan puan ada masalah berkaitan dengan darah haid, darah istihadah, apa yang kita bincangkan pada hari ini, tuan-tuan dan puan boleh tinggalkan
tinggalkan di ruang komen. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang saya akan cuba detailkan apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri, yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, dan pahala ini mudah-mudahan disampaikan kepada arwah ayah saya, almarhum Haji Ahmad Qasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.